Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu subuh dan juga melapangkan sedikit masa kita dalam membicarakan kitab iman dan kehidupan, sambungan perbincangan ke surat 88. Masih lagi dalam tajuk orang beriman mengetahui rahsia kejadian penciptaan alam. Fitrah dan akal manusia mengatakan sesungguhnya manusia itu bukanlah terjadi dengan begitu sahaja. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri dan tidak pula menciptakan alam sekelilingnya. Walaupun sebutir benda kecil di langit dan di bumi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Adakah mereka tercipta dengan begitu sahaja? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tidak, bahkan mereka tidak mempunyai keyakinan. Surah At-Tur ayat 35 ke 36. Baik. Disebut di sini fitrah dan akal manusia. Kita dah bincang dalam perbahasan sebelum ini dua perkara yang ada dalam diri manusia, iaitu sifat fitrah manusia itu sendiri, sama ada dia beriman atau tidak beriman. Manusia ada sifat kemanusiaannya, hati nuraninya. Yang kedua adalah akal manusia yang diberikan input dengan ilmu pengetahuan dan juga maklumat. Pasti dapat menerima satu hakikat bahawa manusia ini dan juga alam ini bukanlah terjadi dengan sendirinya. Maksudnya pasti ada sesuatu yang menciptakan. Walaupun mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman itu, mereka mengatakan bahawa manusia itu dikawal oleh satu kuasa yang dipanggil sebagai super power, kuasa yang hebat, ataupun satu keadaan yang disebut sebagai satu kuasa yang di luar daripada pengetahuan manusia. Maknanya hakikat itu menunjukkan ada satu kuasa luar yang mengawal, yang mengatur, yang menyusun segala bentuk pergerakan dan juga kehidupannya. Ketika manusia mencari, memikirkan tentang apakah kuasa itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasulnya memberikan jawapan kepada persoalan itu, bahawa itulah Allah Tuhan kamu. Nanti kita akan lihat perbahasan itu. Namun bagi orang tak nak beriman, mereka tidak menyebut itu sebagai Allah, tetapi menyebutkan dengan kuasa-kuasa yang lain. Dan hakikatnya ialah manusia itu tidaklah mencipta dirinya sendiri. Kalaulah manusia itu mencipta dirinya sendiri, maka pastilah dia membuat diri dia itu dengan kehendaknya. Rupa parasnya, bentuknya, ketinggiannya, di mana dia dilahirkan, di mana dia mati. Sebab kalau manusia itu kuat, hebat, pasti dia boleh mengatur segala-galanya. Manusia tak begitu kan? Kita tak boleh nak buat diri kita sendiri. Bahkan anak-anak kita pun kita tak boleh nak bentuk macam mana kita nak. Di sudut rupa parasnya, di sudut kelahirannya di mana, kita pun tak boleh nak buat. Bila waktunya, saatnya bila, tak boleh nak buat. Semalam ada jemaah yang umrah balik daripada Mekah, jemaah daripada Felda Loheng. Sampai saja di KLIA, keluar saja kapal terbang, jatuh, mati. Seorang wanita, seorang yang baru balik umrah. Dia pun tak boleh nak tentukan, dia dah pergi ke Mekah, matilah kat Mekah, senang sikit, ramai orang boleh solat. Dia pun tak boleh nak tentukan. Kereta kapal terbang dah mendarat,
Keluar je pintu kapal terbang, jatuh mati terus. Itu menunjukkan manusia ni dia tak boleh nak atur kat mana dia nak mati pun tak boleh nak atur. Tak tahu. Kita sendiri pun tuan-tuan tak tahu kita ni mati kat rumah ke mati kat hospital. Mati kat surau ke mati dalam kereta. Kita pun tak tahu. Jadi itu juga menggambarkan bahawa manusia ni dia tak ada kemampuan pun nak mengatur diri dia. Nak urus diri dia tu mati kat mana pun tak tahu. Mati atas katil ke mati kat bilik air. Tak tahu kita. Mati rumah kita kan, mati rumah anak kita, tak tahu. Jadi hakikat bahawa manusia itu sendiri adalah satu makhluk yang lemah. Dia tak boleh nak urus diri dia sendiri dalam bab-bab macam tu ya. Begitu juga manusia itu tidaklah menciptakan alam sekelilingnya. Kalaulah kita yang mencipta alam sekelilingnya, maka kita boleh kawal. Hari ini cuaca panas, sampai bulan September dijangka kita menghadapi cuaca panas dengan hari suhu 34 darjah Celsius. Cuaca di Saudi sudah pun mencecah 45 darjah Celsius. Jemaah haji yang menunaikan haji pada tahun ini akan mengalami cuaca panas ya, yang boleh mencecah 45 ke 48 darjah Celsius. Kalau kita yang atur sistem alam ini, maka pasti kita boleh atur juga suhunya. Kita juga boleh atur bilakah waktu turun hujan. Kita pun tak boleh nak atur kan. Tasik merah di Perak kering. Kalaulah kita boleh mengatur, maka pasti kita boleh kawal benda itu. Maka sebab itu akal manusia ni kena fikir benda-benda yang macam ni, supaya dapat menerima satu hakikat yang tak boleh dinafikan, bahawa kita ni lemah. Yang kedua, ada satu kuasa besar yang mengawal semua benda ni, dan kuasa itu adalah disebut sebagai Tuhan ataupun disebut sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah At-Tur ayat 35 dan 36. Satu persoalan yang Tuhan tanya, am khuliqu min ghairi syai'? Adakah mereka itu dicipta dengan begitu sahaja? Maksudnya penciptaan kita tiba-tiba jadi macam tu je? Tak ada. Tuhan cipta kita ni ada proses. Dan proses itu tak ada campur tangan dengan manusia. Maksudnya penciptaan Adam AS itu, proses itu tak ada manusia campur tangan. Tak ada siapa-siapa campur tangan. Tak ada Tuhan tanya kepada makhluk lain yang telah diciptakan bahawa dia nak ciptakan satu makhluk ni, makhluk dia nak cipta macam mana, daripada sumber apa. Tak ada. Tuhan cipta sendiri. Yang disebut penciptaan min turab ataupun min tin, penciptaan daripada tanah. Tak ada Tuhan tanya malaikat ya? Maka sebab itu Iblis merasakan dia tu mulia. Dia sendiri merasa dia mulia. Dia dicipta daripada api, Adam dicipta daripada tanah. Siapa kata api itu lebih mulia daripada tanah? Allah tak kata. Dia merasakan bahawa dia itu mulia. Allah tak kata bahawa api mulia daripada tanah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buat benda itu. Begitu juga kejadian manusia. Proses kejadian manusia itu tidak dicampur tangan manusia. Dijelaskan secara terang di dalam Al-Quran, iaitu percampuran air benih yang datang daripada sumber lelaki dan perempuan menjadi segumpal darah, menjadi seketul daging, menjadi tulang belulang, menjadi satu lembaga, duduk dalam rahim, ditiupkan roh, duduk dalam tu selama 9 bulan. Lahir sama ada lelaki atau perempuan, tak ada campur tangan manusia. Manusia tak campur tangan dalam bab apa yang ada dalam rahim tu, tak campur tangan. Laki ke perempuan, manusia tak campur tangan. Rupa parasnya, manusia tak campur tangan. Warna kulitnya, manusia tak campur tangan. Jenis darahnya, manusia tak campur tangan. Ikut darah mak ke, ikut darah bapa ke, tak campur tangan. Maka itu menunjukkan bahawa Tuhan tanya kita, adakah kamu terjadi dengan begitu sahaja? Tak. Maka sebab itu Quran datang cerita detail dalam hal berkaitan tentang manusia, sehingga ada satu surah bernama surah manusia, Al-Insan. Sebab manusia dia tahu dia ni lemah, dia datang daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita pun tak tahu kita datang dari mana. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, am humul khaliqun, adakah mereka itu mencipta diri mereka sendiri? Kita dicipta diri kita sendiri ya? Tak. Satu jawapan yang mudah ya? Tak payah susah-susah nak fikir. Kita ke yang mencipta diri kita? Jawapannya terus tidak, kita tak cipta diri kita sendiri. Kemudian Tuhan tanya lagi, am khalaqus samawati wal ardh, adakah mereka mencipta langit dan bumi? Perdebatan di antara Firaun dengan Nabi Musa AS soalan ini.
Firaun tanya, siapa Tuhan kamu? Nabi Musa jawab, Tuhan yang telah mencipta langit dan bumi. Maknanya Tuhan tu sifatnya menciptakan. Dia cipta langit bumi. Maka tak bolehlah Firaun pandai-pandai nak mengata dia tu Tuhan, walaupun dia sendiri cakap dia Tuhan. Ya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tuhan tu bisa ada sifat dia. Bila dia tanya sifat Tuhan, siapa Tuhan kamu? Maka jawab Nabi Musa, Tuhan cipta langit dan bumi, itulah Tuhan. Kalau kamu ni Tuhan tak cipta langit bumi, kamu bukan Tuhan. Kamu pembohong, kamu penipu. Senang ya, walaupun Nabi Musa tak guna perkataan begitu, tapi perkataan itu sudah cukup memberikan jawapan yang tak boleh ditangkis oleh Firaun. Tak payah Nabi Musa nak kata kamu pembohong, kamu penipu, tak payah pun. Ditegang, Tuhan adalah yang mencipta langit dan bumi. Yang kedua, Tuhan adalah menciptakan timur dan barat. Cukup, orang cerdik boleh faham. Orang tak nak faham, dia sombong. Seperti Firaun, dia bukan tak faham, sombong. Sombong ni susah. Sebab itu dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia kata, sesungguhnya sombong itu adalah selendang aku. Barang siapa yang cuba memakai selendang aku, nanti aku akan azab dia. Yang layak sombong Allah saja. Kita nak sombong apa? Kita tak boleh nak sombong. Sebab tak ada apa pun kita nak sombong apa. Nak sombong dengan harta kita. Harta pun tinggal esok mati. Presiden UAE baru ni meninggal dunia, meninggalkan harta yang berjumlah 18 bilion. Dia balik dengan membawa 2 helai kain kafan yang berwarna putih. Kekayaan 18 bilion. Dia membina menara Al-Buruj. Khalifah Al-Buruj tu dia buat. Mati, kain kafan mulai. Ya, batu nisan letak batu biasa. Kekayaan tinggal. Jadi dengan kekayaan kita nak bangga, tinggal juga. Dengan harta kita nak bangga, tinggal juga. Dengan anak ramai nak bangga, tinggal juga. Semua tinggal. Jadi nak sombong, maka tidak layak bagi manusia itu ada sifat sombong. Dengan pangkat, dengan kuasa, dengan gelaran yang sombong, mati esok tak ada dipanggil Tan Sri dah. Tak ada lagi dipanggil yang berhormat lagi. Habis. Wahai hamba Allah yang dipanggil, habis semua tinggal. Jadi tak layak bagi manusia itu untuk ada sifat sombong. Maka Tuhan tanya, kamu kalau cipta langit dan bumi itu? Kalau kamu yang mencipta, bagilah bukti. Mana ada boleh kita bagi bukti kita cipta langit bumi? Bala yuqinun, sesungguhnya kamu itu tak mempunyai keyakinan, kamu itu tak mempunyai kemampuan, kamu itu tidak mempunyai apa-apa pun. Jadi Tuhan bagi tahu kita sedar lagi, kamu itu tak ada apa pun. Kita ni hidup ditumpang rahmat Allah ya. Sebab tu kita disuruh banyak mengucap alhamdulillah. Kita ni menumpang ni semua ni. Semua menumpang. Menumpang dunia ni, menumpang rezeki, menumpang kasih sayang Tuhan. Tak ada apa kita punya, sombong apa. Dan yang kita menumpang tu semua rahmat Allah. Maka tak layak kita rasa yang ni kita punya, yang tu orang punya. Tak. Semua Allah punya. Dan tidak ada satu pun yang kita punya. Baik, kemudian kata Dr. Yusuf Qurdawi, fitrah dan juga akal manusia itu mengatakan, kalau begitu, tentulah ada pencipta manusia yang ajaib dan alam yang besar ini. Pencipta itu pula tentulah mempunyai pengetahuan yang luas dan mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. Segala kehendaknya terlaksana dan besar pula kuasanya. Kata Dr. Yusuf Qurdawi, kalau kita dah boleh selesaikan jawapan tadi, bahawa kita tak menciptakan diri kita, kita pun tak menciptakan langit dan bumi, jadi siapa? Apa jawapannya? Siapakah sebenarnya? Dan hakikat yang menciptakan alam dan menciptakan manusia itu tentulah hebat, luar biasa. Sebab manusia ni, tentu kalau kita fikir pasal manusia yang hidup dalam dunia ni, Tuhan cipta rupa paras yang berbeza, warna kulit yang berbeza, selera tak sama, tinggi rendah tak sama. Hebat kan? Hebat. Hebat manusia ni, hebat. Katakanlah kita ni sakit, kita ni orang Malaysia, katalah kita pergi ke Eropah, kita sakit, masuk hospital. Bila masuk hospital, katalah kita memerlukan darah. Tak adalah kita kena ambil darah orang Malaysia juga, kena darah mesti made in Malaysia juga. Tak ada.
Darah Tuhan cipta manusia ni sesuai. Cuma nak tengok kategori dia. A, B, O, itu je. Tak adalah orang Malaysia kalau sakit kat Eropah, dia akan ambil darah daripada Malaysia, darah dia made in Malaysia. Orang Eropah kalau sakit dekat Malaysia, kena ambil darah made in daripada Eropah juga, made in Germany, made in Italy. Tak ada gitu. Tak ada macam tu. Hebatnya, hebat. Itu baru fikir bab darah saja, belum fikir bab lain lagi. Maka nak sebutkan di sini bahawa kalau begitu Tuhan ni ataupun kuasa yang kita katakan hebat tu pastilah kuasa yang luar biasa, dia atur segala-galanya. Maka Tuhan ini juga ataupun kuasa ini pastilah mempunyai ilmu pengetahuan yang besar. Maka jawapan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in illa ilaha illahu fa anna tufakun. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayati llahi yajhadun. Allahu alladzi ja'ala lakumul arda firaran was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 62 hingga 64. Zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu. Tuhan sebut tentang diri dia. Zalikumullah, itulah Allah. Siapa dia? Siapa Allah tu? Rabbukum, Tuhan kamu. Ayat ini tentu penting dalam bab akidah. Ayat ini penting sebab ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dia tu Tuhan. Bukan kita pandai-pandai kata Allah tu Tuhan. Bukan manusia pandai-pandai cipta, oh ni gini hidup itu, bukan. Allah yang bagi tahu dia itu Tuhan. Zalikumullahu rabbukum, itulah Allah. Siapa Allah? Tuhan kamu dah Allah tu. Kaum-kaum Buddha tak kata dia Tuhan. Confucius tak kata dia Tuhan. Dewa Kali tak kata dia Tuhan. Dewa Krishna tak kata dia Tuhan. Dewa Murugan tak kata dia Tuhan. Tapi Allah bagi tahu dia Tuhan. Zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu. Dan Tuhan tu ada sifat dia. Bagaimana sifat dia? Khaliqu kulli syai'in, iaitu Tuhan pencipta segala sesuatu. Itu sifat Tuhan. Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Jadi sembahan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manaf atau patung, dewa-dewa yang dipercayai, sifat tu tak ada kat dia. Iaitu apa? Sifat khaliqu kulli syai'in, dicipta semua. Semua dia cipta. Dan dia pun bukan diciptakan. Jadi kalau patung-patung itu terpaksa dibuat oleh tangan-tangan manusia, maka tak layaklah kita panggil dia Tuhan. Dan sifatnya la ilaha illahu, tak ada Tuhan selain daripadanya. Tak boleh ada banyak dewa, tak boleh ada banyak Tuhan. Seperti dalam agama Hindu ada banyak Tuhan, macam-macam, berjuta-juta Tuhan. Nama tu dewa tu. Tak, Tuhan kata la ilaha illahu. Tak ada Tuhan melainkan dia. Fa anna tufakun. Dah Tuhan terangkan benda tu, macam mana kamu tu boleh diperdaya ataupun dipalingkan? Tuhan dah jelas dalam diri dia. Bagi tahu dia tu Tuhan, bagi tahu dia menciptakan sesuatu, bagi tahu tidak ada. Tiba-tiba bagi tahu ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi Tuhan tanya, fa anna tufakun, macam mana kamu tu boleh dipalingkan setelah ditegakkan tentang Tuhan, tentang Allah? Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayati llahi yajhadun. Begitulah sifat orang-orang yang suka menyangkal keterangan-keterangan Allah, mereka dapat dipalingkan. Jadi Tuhan sebut sifat orang tak nak terima kebenaran ni setelah ditegakkan, itu perangai dia, iaitu menolak keterangan-keterangan. Maksudnya kitab-kitab yang telah diturunkan, Taurat, Zabur dan juga Injil, maka mereka tu melakukan manipulasi terhadap kitab Allah, maka mereka itu pun terpaling ataupun terkeluar daripada jalan kebenaran. Jadi sebab itu nak tahu tentang kebenaran, tengok apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda firaran was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Kemudian Allah Taala menjelaskan, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat tinggal dan langit sebagai atap. Ini Allah Ta'ala bagi tahu dia cipta bumi tempat tinggal kita. Jadi tak payah duduk kalut lah nak duduk kat planet-planet lain.
Ayat yang jelas bagi tahu bumi ni tempat tinggal manusia. Tak payahlah nak pergi duduk dekat planet Pluto, planet Neptune dan sebagainya, kononnya nanti bumi ni penuh. Tak, bumi ni tak akan penuh. Memang manusia akan duduk kat bumi ni. Sebab Tuhan cipta bumi ni memang untuk kita. Maka berlakulah pusingan dalam kehidupan bumi ni. Ada hidup, ada mati. Ada tak kita dengar setelah berapa lama kita hidup ni, ada satu kawasan yang tak ada boleh pijak dah manusia kerana terlalu padat? Mana ada? Tak ada. Ada kelahiran, ada je tempat tinggal. Siapa yang kawal benda tu? Kita ke kawal? Kita tak boleh kawal. Macam mana kita nak kawal? Satu ketika dahulu, kerajaan negeri China mengawal tentang kelahiran. Satu family boleh ada satu anak. Kemudian dia tengok, dia nak membangunkan sebuah negara. Dia tak cukup manpower, tak cukup tenaga. Orang Islam dibenarkan 2 orang anak. Orang bukan Islam dibenarkan seorang anak. Sekarang dia menghadapi masalah nak menjadi negara yang kuat, negara yang membangun, negara yang menggunakan sumber-sumber alam. Tak cukup. Tak cukup. Bila manusia nak tunjuk dia bijak daripada Tuhan, mengawal kelahiran population manusia, menjadi masalah. Di negara-negara Eropah bermasalah. Orang yang tak kahwin, berapa ramai yang tak kahwin? Hidup dengan mengejar dunia dan sebagainya. Kahwin pula tak ada anak, kawanan. Akhirnya bila nak bangunkan sesuatu industri, nak bangunkan sesuatu teknologi baru, tak cukup. Orang nak buat kerja. Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Negara kita pun tak cukup bekerja. Sebab orang fikir tentang ambitious, nak jadi apa, tak nak beranak, living cost tinggi, tak selesai masalah juga. Maka Allah sebut dia tu Maha Pemberi rezeki. Tak ada risau rezeki Tuhan bagi. Tugas kita usaha je, jangan risau. Kalau tak usaha tu kena risaulah. Tugas kita usaha je. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia yang mencipta bumi, tempat tinggal kita, bukannya di planet-planet lain. Ya, jadi kita tengok di barat, mereka berkata, oh dah boleh tengok kat planet mana yang ada air, ada udara. Sebab apa takut bumi ni penuh? Tak akan penuh. Dalil dia menyebut bumi tempat tinggal kita, dan Tuhan menciptakan langit sebagai atap pelindung kita. Bila sebut atap ni pelindung lah. Sebab apa? Ada yang kena tengok sains lah. Kita rumah ada atap. Kenapa ada atap? Lindung kita daripada panas, lindung kita daripada masuknya binatang dan sebagainya. Itu hidup kita dalam rumah pun ada atap. Tapi Tuhan kata aku cipta langit. Kenapa? Itu kita tengok sains. Apa yang Tuhan maksudkan sebagai pelindung kita tu? Balik kita tengok sains, dia akan tengok, oh kat bumi dia tarikkan graviti. Ya, dekat langit tu ada atmosfera. Dekat langit tu ada cahaya matahari yang terlalu panas. Ada lapisan-lapisan langit yang menghalang cahaya yang terlalu kuat kena pada tubuh kita, menyebabkan kita akan menghadapi kesukaran kulit yang terbakar, kepanasan yang melampau. Itu kena belajar sains lah. Ya, Quran cerita pasal sains lah. Macam mana atap tu melindungi kita daripada apa? Daripada ubah tu. Maka bumi itu pelindung segala-galanya, langit itu pelindung segala-galanya. Maka kita kena tahu apa ada kat atas sana. Itu kita kaji. Itu kita kena kaji dengan sains lah. Tuhan bagi tahu je. Jadi nak tahu, kena buat kajian, belajar ilmu sains. Kemudian Tuhan sebut wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dia juga telah menciptakan rupa bentuk kamu tu dengan rupa yang baik. Jadi sebab itu Tuhan bagi tahu rupa kita ni, penciptaan kita ni, rupa paras kita ni baiklah. Tak payah nak modify, tak payah nak tampal macam-macam, tak payah nak diubah macam-macam, elok dah tu. Ya. Dan diharamkan bagi kita menghina wajah orang. Tak boleh kita menghina wajah orang. Kita menghina wajah orang, rupa paras orang, kita menghina penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ke? Tak boleh kita nak hina hidung orang, telinga orang, kulit orang, panggil dengan gelaran-gelaran, menghina dia. Itu menghina ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dah bagi tu ciptaan kita tu indah, elok. Banding dengan haiwan, kita yang paling elok. Kedudukan hidung, mata, telinga, mulut, kepala, kaki, tangan. Banding cuba kita dengan burung, banding kita dengan monyet yang nampak dekat-dekat kita. Kita yang paling elok.
Penyusunan gigi kita pun elok, sesuai dengan apa kita nak makan. Tak adalah gigi kita macam harimau, macam singa bertaring. Sebab apa? Sebab harimau, singa, dia nak makan apa? Dia makan daging. Dia memerlukan kekuatan taring. Kalau taring tu tak ada, mati, dia telah mati. Kita sesuai gigi yang Tuhan buat. Sebab kita bukan nak makan daging mentah tu. Tak perlu kita makan benda-benda yang dimasak. Gigi pun Tuhan susun elok dah. Yang mana kuat, yang mana tak kuat. Ya, bila gigi pun dah makin luntur dah tu, isyarat juga kepada kita bahawa perut kita ni dah tubuh. Tak boleh lah nak ambil benda berat-berat. Semua ada hubungan. Kita nampak tak ada apa, ada. Kita pun tak boleh nak makan lagi benda-benda yang keras. Sebab apa? Perut kita pun tak boleh nak terima dah. Penghadaman kita pun dah turun dah. Mission kita pun dah turun. Maka makan yang lembut je. Kita nampak gigi tergugur. Tak, gigi tergugur tu ada sebab dia. Melibatkan dengan organ yang lain. Tapi sebab kita tak kaji, kita ni gigi je sakit, gigi tak. Ada kesan lain. Cuba tak tengok. Kita boleh makan yang lembut-lembut je, yang kekeh tak boleh dah. Kalau makan kekeh, perut pun tak selesa lah. Ya? Jadi kalau kita kaji tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, wah, luar biasa. Mata kita pun yang dah rabun tu pun tengok yang dekat-dekat dia, jangan lagi tengok yang jauh-jauh. Apa lagi dunia, apa lagi nak kejar. Kaki kita dalam lemah dah pergi dekat-dekat dia, dekat rumah kita, dekat taman-taman kita, surau dan masjid. Dah tak larat dah, bukan jauh-jauh lagi. Semua tu ada isyarat kat kita kan. Semua ada isyarat, tapi kita tak faham isyarat tu. Badan kita dah letih, dah tak mampu dah buat benda berat-berat. Rehat-rehatlah dalam beribadat. Rehatkan diri dalam beribadat. Tapi kerana kita tak faham mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun tak faham apakah fungsi-fungsi yang Tuhan buat kita. Kemudian Tuhan sebut warazaqakum minat thayyibat. Tak cukup dia cipta kita dengan rupa paras yang baik, diberilah pada kita rezeki yang baik-baik. Rezeki yang baik-baik yang kita makan tu, Tuhan tak suruh kita makan benda kotor. Tuhan tak suruh kita makan benda jijik. Tuhan tak suruh kita makan benda-benda yang buruk. Tak ada. Maka Tuhan kata dia berikan kepada kamu rezeki yang baik-baik. Kita makan benda yang dimasak, kita makan daripada sumber tumbuh-tumbuhan, kita makan daripada sumber buah-buahan, kita makan daging yang baik sesuai untuk tubuh badan kita. Tak ada kita makan harimau, makan singa, makan beruang, makan al-an'am, binatang-binatang ternak. Tuhan sebut makan al-an'am, makan binatang ternak yang boleh kita ternak, kambing, unta, sapi, ayam, itik. Makan. Tak adalah disuruh kita pergi makan gajah dan sebagainya. Tak ada. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabat. Dan para sahabat ni sebelum Islam, bila mereka tengok bangkai kambing, mereka makan. Mereka ambil, makan. Lalu bila masuk Islam, berjalan dengan Nabi SAW, Nabi kata ni bangkai tak boleh makan. Ja'far bin Abi Talib ketika mana berhijrah ke Habasyah, Amr bin Al-As ketika itu belum masuk Islam, dikirimkan oleh pemimpin musyrikin Mekah untuk pergi bawa balik 83 orang yang berhijrah ke Habasyah, jumpa dengan Raja Najasyi, bagi macam-macam hadiah kepada Raja Najasyi. Kemudian pendekkan cerita, Raja Najasyi tanya kepada Ja'far bin Abi Talib, apakah keistimewaan agama yang kamu anut ini? Maka Ja'far bin Abi Talib kata, kami dulu zaman jahiliyah, kami makan bangkai. Dia bagi tahu makan bangkai, iaitu binatang yang mati, kambing, unta, keledai. Bila mati jumpa tu bilang, ambil lagi, kau balik masak. Tetapi bila datang Muhammad SAW, dia beritahu kami tak boleh makan bangkai. Bangkai tak boleh makan. Binatang-binatang yang mati tak boleh. Yang makan mesti binatang yang disembelih dengan nama Allah. Itu disebut warazaqakum minat thayyibat, makan daripada sumber rezeki yang baik-baik. Begitu juga ada sahabat yang pergi berlayar di lautan.
Satu hari mereka tengok ada ikan paus yang terapung. Jadi mereka pun nak ambil lemak ikan paus tu. Biasalah ambil lemak ikan paus, ambil dagingnya. Lalu mereka pun terfikir balik. Dulu Nabi larang makan bangkai. Balik tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kami pergi belayar ada ikan paus, kami pun nak ambil dagingnya ataupun nak ambil lemaknya. Biasa ambil lemak lah, nak makan, boleh ke? Oh, Nabi kata yang kat laut tu semua tidak dipanggil sebagai bangkai. Kat darat ni bangkai. Tapi kalau kat laut tu ikan, udang, ketang, sotong nak mati tu, itu tak dipanggil bangkai. Sebab tu nelayan dia tangkap ikan, bawa masuk ke dalam kapal mereka, ikan mati dah semua. Adakah itu dipanggil bangkai? Itu tak panggil bangkai. Dan Islam datang beritahu, masuk bangkai itu macam mana, yang bukan bangkai itu macam mana. Kau tidak pergi tangkap ikan jenuh lah. Masuk ikan semua atas kapal, lepas tu mati semua sampai ke darat bangkai. Oh, naik lah kita. Nampak tak Islam ni mudah? Sebab tu Islam tu mudah. Maka dia bagi garis panduan. Makanlah, makanlah. Ikan ke, sotong ke, udang ke, ketang ke yang dah mati tu, makan-makan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi nampak Islam datang bagi tahu, warazaqakum minat thayyibat. Tuhan bagi pada kita rezeki yang baik-baik. Lihat dulu, Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi, zalikumullahu rabbukum. Sekali lagi Tuhan sebut. Tadi dalam ayat yang ke-62 Tuhan sebut zalikumullahu rabbukum. Dalam ayat 64 Tuhan ulang lagi, zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu. Fatabarakallahu rabbul alamin, yang maha berkat, pemimpin sekalian alam. Jadi tuan-tuan, ni dalil dalam ayat 62, 64 daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Al-Ghafir yang menerangkan tentang ketuhanan. Ayat ni penting ni. Kalau saya berdialog dengan kawan-kawan saya dengan non-Muslim, ini dalil kuat. Siapa bagi tahu Allah itu Tuhan kamu? Dia bagi tahu. Ada dalil ini 62, 64 surah Al-Mu'min. Sebab kawan-kawan kita bukan Islam, bila kita cerita dengan dia tentang ketuhanan, siapa bagi tahu? Dia Tuhan, dia bagi tahu. Sebab tu panduan Quran ni mesti pegang kuat. Kalau dia kata Jesus Christ is Tuhan, siapa bagi tahu Jesus Christ is Tuhan? Datanglah dalilnya, kita nak tengok. Contoh saya dalam dunia dakwah berdebat dengan golongan-golongan macam ni, kita terpaksa beritahu Allah bagi tahu dia Tuhan. Ada Jesus Christ kata I am God. Ada Jesus Christ kata I am God. Tak ada, dia tak kata I am God. Tapi Allah bagi tahu, zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu. Jadi sebab tu kita bila pegang Al-Quran, bagi tahu dia, Allah bagi tahu dia Tuhan. Bukan kita pandai-pandai. Kita tak pandai-pandai. Kita tak kata oh, Allah tu Tuhan. Tak, dia bagi tahu dia tu Tuhan. Dan dia bagi tahu sifat-sifat dia. Kalau Jesus Christ itu mati, macam mana dia nak tabi alam ni? Tak ada tabi. Ini panjang perbahasan, Kita cakap dengan kawan kita yang beragama Hindu, dia kata dia bermurka tu Tuhan. Siapa bagi tahu dia Tuhan? Siapa cakap dia Tuhan? Dia ada bagi tahu dia Tuhan? Tak ada kan? Tak ada satu. Pergi sembah dia bawa. Siapa bagi tahu dia Tuhan? Kau lama muda dia kata dia Tuhan. Dia tak pernah kata dia Tuhan. Confucius tak pernah dia kata dia Tuhan. Habis tu kita pergi sembah dia bawa. Jadi sebab itu kita bawa daripada Quran. Bila kita berhujah dengan orang, mesti bawa Quran. Baik, satu lagi. Fitrah dan akal manusia itu mengatakan sesungguhnya pencipta yang bijaksana itu dengan memperhatikan alam yang disusun serba teratur, maka sudah pastilah bahawa dialah yang menciptakan alam ini dan tidaklah dengan sia-sia ataupun sebagai main-main. Jadi sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 dan 39. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya bukanlah untuk permainan belaka. Keduanya kami ciptakan hanyalah dengan tujuan yang benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik, alam itu Tuhan cipta ni bukanlah Tuhan cipta untuk kita suka-suka seronok-seronok terbit dan terbenam matahari.
Oh, sekadar macam tu je ke? Turun hujan daripada langit. Sekadar macam tu ke? Ada ikan-ikan dalam lautan. Tak. Yang mana Allah mengatakan bahawa kami menciptakan keduanya bukan untuk suka-suka hobi-hobi seronok-seronok, tapi di situ ada tanda-tanda kebesaran Tuhan yang kamu kena tengok, kamu kena perhati, kamu kena faham. Siapa yang boleh terbit dan terbenamkan matahari? Manusia kena berfikir, bukan hidup ni harum saja. Bukan seronok-seronok Tuhan buat. Jadi ada sebab. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan itu semua ada tujuan. Ada mesej yang Tuhan nak bagi tahu kat kita. Kita ni bukan hidup, lepas tu meningkat umur tu mati, habis selesai. Dah. Bukan macam tu. Kalau kita ingat macam tu saja, silap kita. Sebab itu Tuhan kata, walakin aktsaruhum la ya'lamun, melainkan bagi mereka yang ada ilmu. Jadi ilmu tu kena fikir, kena belajar, kena tahu. Tujuan yang benar dalam penciptaan langit dan bumi itu dirasakan oleh fitrah dan akal manusia, itu bahawa manusia dalam alam ini mempunyai tugas dan tanggungjawab. Dan di sebalik hidup yang fana dan penuh cubaan ini ada lagi kehidupan yang lain. Itulah tujuan hidup dan kesanalah kesudahan perjalanan hidup manusia. Di situ orang yang berbuat baik menerima balasan baik, dan sebaliknya orang yang melakukan kejahatan ataupun kesalahan akan menerima balasan buruk sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Maka orang baik dan orang buruk di sisi Tuhan tidak sama. Ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ardha wa ma khalaqnas samaa'a wal ardha wa ma bainahuma batila. Zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kamilah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, tidaklah dengan sia-sia. Itu hanyalah sangkaan orang-orang yang tidak beriman. Maka malanglah nasib orang-orang yang tidak beriman itu, iaitu nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan kami samakan orang-orang yang beriman dengan mengerjakan perbuatan baik dengan orang yang melakukan bencana di atas muka bumi ini? Atau akan kami samakan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang jahat? Dalam surah Sad ayat 27 dan 28. Manakala dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengira bahawa kami, ini Allah, menciptakan kamu sebagai main-main dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dalil dua ayat ini dari surah Sad ayat 27 dan 28 dan ayat 115 surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan langit dan bumi itu. Jangan kita ingat sekadar seronok-seronok saja. Tak ada apa-apa mesej daripada Tuhan. Kalau kita tengok terbit dan terbenam matahari, pergerakannya, jatuh, timbul balik, itu sebagai satu fenomena alam, kita silap besar. Maka Tuhan menyatakan bahawa siapa yang sangka itu dia tak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Dan orang yang tak beriman itu kedudukannya dalam neraka. Siapa tak beriman, tak percaya, maka dia duduk dalam neraka. Kemudian Tuhan tanya, adakah sama orang buat baik dengan orang buat jahat? Iaitu orang beriman dengan orang tak beriman. Tak sama di sisi Allah. Jawapan-jawapan ni manusia tanya, Tuhan bagi jawapan. Dan Tuhan tanya, adakah sama orang bertakwa dengan orang tidak bertakwa? Hari Jumaat saja dia ingat pada kita takwa. Setiap hari Jumaat, seminggu sekali kita akan diperingatkan. Suami balik bagi tahu anak isteri bertakwa. Tak ada pergi sembahyang Jumaat, dah dengar kan disebut bertakwa. Balik bagi tahu ahli keluarga, anak isteri yang berada di rumah kena bertakwa pada Allah. Sebab apa? Semua telah diperingatkan. Balik bagi tahu anak isteri tak bertakwa, tak bagi tahu. Maka anak-anak perempuan, anak isteri yang duduk di rumah tak dapat mesej takwa. Padahal kita sebagai suami, sebagai bapa diberikan peringatan setiap kali Jumaat, tak balik tak bagi tahu, maka anak-anak terjebak. Kita suruh orang bertakwa, kita lupa tak bagi tahu anak-anak kita bertakwa. Ya. Ini masalah yang kita tak faham. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa siapa ada orang bertakwa dan orang tak bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Itu kita tengok perbahasan yang lebih panjang. Kemudian Tuhan tanya, adakah dia ciptakan kita ini sebagai suka-suka, main-main, sia-sia, tak ada tanggungjawab?
tidur, bangun, makan, jalan, pergi kerja, dapat duit, beli barang. Macam tu dia pusingkan hidup kita. Tanggungjawab kita dengan Allah macam mana? Baru-baru ni kita raya, ada orang ramai tak bayar zakat pun. Ada orang mari rumah saya, dia kata, Ustaz, tanya soalan boleh? Mari nak repair Unify. Apa dia? Raya baru ni saya tak sempat bayar zakat sebab dia umum awal raya. Plan dia nak bayar hari Isnin, hari Ahad tu dia jangkakan raya hari Selasa. Kerja sampai malam. Dia pun tak tahu esok raya. Kerja, dia kata saya pukul 10 baru habis kerja. Plan pagi esok. Pukul 10 ambil dah balik rumah lah. Sekali dia datang raya. Lepas tu saya kata dah tu pagi tu kan pergi masjid sembahyang raya dah. Pergi. Lepas tu saya masuk tu saya takbir raya dulu ke depan. Dia tak tahu amil ada tak ada. Maklum tuan-tuan, kita mungkin tahu sebab kita datang kuliah. Orang yang tak datang kuliah mana dia tahu? Lalu dia kata dia tak bayarlah zakat fitrah. Begitu juga yang bapa pergi ambil anak, tiket bas tak ada apa semua. Oh tak apa bah, raya hari Selasa abah dah tak ambil. Dia pun pergi ambil hari Ahad. Ambil hari Ahad, lepas tu raya jam. Sangkut sana, sangkut sini, cari ambil ke mana je. Tak tahu nak buat apa. Sangkut sampai saja rumah, orang dah habis main raya. Tak bayar zakat. Tuan-tuan, saya jadi pendakwah, saya tahu kita yang datang surau masjid ni, kita tahulah hukum. Orang yang kat luar tu ramai tak tahu. Tak tahu dia hukum macam mana nak buat. Bayar zakat ni, dia tahu cara ambil dia. Dia tak tahu kalau dah macam tu patutnya dia boleh bank in. Patutnya dia jumpa orang tepi jalan, dia niat dia bayar zakat. Niat dia bayar zakat. Banyak orang tak tahu. Kali ni raya awal punya pasal. Raya tu tak awal. Raya tu betul lah tu. Kita tu biasa leka. Leka. Akhirnya ramai tak bayar zakat. Habis dia tanya macam mana Ustaz? Wajib bayar. Wajib bayar zakat tapi berdosa sebab tak bayar dalam waktunya. Dosa-dosa tu minta ampun dengan Allah. Bayar tetap kena bayar. Dengan selamatlah itu tak bayar. Dah kena bayar. Ya. Jadi Tuhan tak cipta kita main-main. Dan Tuhan beritahu wa annakum ilaina la turja'un. Jangan kamu lupa, nanti kamu akan dikembalikan. Maksudnya apa? Maksudnya kamu nak balik apa? Apa nak balik? Itu yang Tuhan sebut, insya-Allah. Baik, saya baca situ tuan, nanti kita sambung lagi pada kuliah kita akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات